Cili solok dikategorikan dalam cili besar berbentuk bulat dan menirus di hujungnya. Berbeza dengan cili besar lain yang berubah warna mengikut usia, lada solok tidak bertukar warna dan hanya berwarna hijau muda dari sebelum matang sehingga cukup matang. Mudah dijangkiti kulat pada musim hujan. Cili solok boleh dituai hasilnya di antara 12 hingga 16 minggu selepas benih disemai. Penggunaan cili jenis ini amat popular sebagai sayur, terutama dalam kalangan penduduk pantai timur. Ia biasanya dijadikan solok lada, hidangan lazat dengan rasa pedas, manis, masin dan lemak. Buahnya perlu dibelah di bahagian tengah dan dibuang tempulur untuk diisi dengan kelapa parut. Ia perlu dilakukan dengan teknik yang betul agar belahan tidak terputus. Kita buang dia punya bulu dia ni. Pastikan semuanya kena buang untuk elakkan daripada bila masak nanti terasa pedas sangatlah. Okey, lada ni dia kalau yang tak lurus sangat, kita tengok ada bahagian bawah dengan bahagian atas. Kita kena belah bahagian atas yang agak timbul ni. Baru mudah kita nak isi inti nanti. Kalau tidak dia akan jadi mudah patah lah lada ni macam-macam lah. Kalau kita isi, kita belah di sebelah atas macam ni, insya-Allah kita mudah isi dan lada tu tak akan patah bila kita isi nanti. Dan memudahkan kerja buatlah untuk mengisi dia punya inti tu. Ni macam ni kan. Jika membelah lada dalam kuantiti yang banyak, disyorkan untuk memakai sarung tangan agar tangan tidak terasa panas dan pijar. Kelapa muda antara bahan utama dalam pembuatan solok lada dan kerabu sarang. Hari ini, Wan Rusmina Wan Ismail mempunyai tempahan kelapa parut dan santan daripada pelanggan utamanya, pembuat menu klasik solok lada. Mesra dengan panggilan Kak Ani, wanita 55 tahun ini perlu menyediakan 3 kilogram kelapa parut dan 1 kilogram santan. Cukup 16 biji Kak Nana. Kelapa untuk solok tu memang ada bezanya. Kelapa untuk solok dia muda sikit daripada kelapa untuk kerabu. Dia isi dia lebih lembut sikit lah daripada kerabu tu. Kerabu dia kalau dikira kalau macam dengan adik-beradik dia kakak daripada pada solok tu. Pokok kelapa atau nyor, tanaman industri keempat terpenting di Malaysia selepas sawit, beras dan getah. Meski ditanam secara komersial, terdapat juga kebun kecil yang diusahakan kebanyakannya oleh warga emas. Rusmani dan suami, Elias Daud, mula fokus terhadap aktiviti pertanian ini 2 tahun lalu. Jarak kebun yang tidak jauh dari rumah memudahkan mereka untuk mengambil hasil pada bila-bila masa. Sehingga kini, mereka memiliki 400 batang pokok kelapa yang tidak lekang dengan buah. Selama ni, Kak Ani suri rumah sepenuh mata. Suami kerja. Tapi apabila suami bersara, rasa supaya tak ada kerja lah. Jadi, saya bincang-bincang untuk buat produk santan. Pada mulanya santan saja. Apabila customer mai tanya, ada tak jual kelapa parut? Okey, dah oleh kerana kelapa ada, kita jual je lah kelapa parut pun. Kayak ni. Ni boleh buat tanda boleh. Itu boleh. Kelapa dikait dengan galah buatan sendiri. Boleh. Di hujung galah diletakkan pencangkuk daripada besi atau tali untuk memudahkan ia tersangkut pada buah kelapa sebelum ditarik jatuh. Tugas-tugas mengait turut dibantu anak ketiga mereka, Muhammad Nazir Hilmi. Dalam seminggu, Rusmani menyediakan kira-kira 80 biji kelapa untuk jualan santan dan kelapa parut. Berbeza dengan kelapa tua, kelapa muda tidak boleh dibiarkan terlalu lama selepas dikait. Kelapa muda yang tidak diproses dalam masa seminggu akan rosak, manakala kelapa tua pula lazimnya akan tumbuh tunas pokok baru.
kelabu. Okey, solok. Untuk buat solok kita kena pilih yang muda. Yang apabila kita ni tak bunyi air. Untuk kerabu pula, yang seterusnya apabila kita macam bunyi airnya. Okey. Untuk kerabu ni sabut dia ada kekuningan. Macam solok tu dia akan putih. Kalau saya dan suami nak kopek, saya akan guna yang moden lah sebab yang tradisi tu tak berapa pandai. Yang tradisi tu hanya anak saja yang pandai. Kita tak pandai sebab kita rasa seram dengan ketajaman tradisi tu. Macam dia okey, dia tengok saja kawan-kawan dia buat tu, dia pandai dia. Jadi kita guna dia untuk tradisi. Tapi daripada kepatasan kita mengopek kelapa tu, memang pantas yang tradisi lah. Memarut kelapa menggunakan mesin boleh menjimatkan masa dan tenaga. Tempurung kelapa perlu dipegang kuat dengan kedua-dua tapak tangan bagi mengelak ia terpelanting sebaik isi kelapa menyentuh mata mesin. Ketebalan isi kelapa muda yang sesuai diparut adalah 0.5 hingga 1 cm. Isi kelapa muda tidak sesuai dibuat santan. Hanya kelapa tua sahaja diproses menjadi santan. Untuk solok ni, apabila kita mesin, kita tak boleh bagi dia sampai ke tempurung dia tu. Sebab nak suruh tengok dia putih. Kalau ada kena tempurung tu, dia agak kekuningan lah sikit. Tapi tak elok pada solok lah. Tak cantik dipandang. Okey, macam dengan mesin untuk kerabu tu, tak apa, sampai kat tempurung pun, tapi janganlah sampai dalam sangatlah. Sebab kelapa kerabu tu, kita goreng balik kan, dia akan nampak kekuningan, dia akan menutuplah kalau kena tu sikit. Hok lengoh tangan pegang tempurung masa mesin tu, rasa dah sekarang ni dah jadi perkara biasa dah. Dan mula-mula tu rasalah juga. Kalau orang tak biasa, memang rasalah lengoh ke apa. Macam kita ni dah biasa dah. Tidak sampai 1 jam, 17 biji kelapa siap di mesin. Assalamualaikum. Sudah 2 tahun Wan Rohana menjadi pelanggan Rusmani di kampung Pak Wong. Meski kecil-kecilan, Rusmani sentiasa cuba memenuhi kehendak pelanggan. Baginya, pelanggan dan kualiti perlu dijaga sebaiknya. Dia ni orang yang ikut kehendak pelanggan. Dia tak adalah kedai buka pukul 8 baru nak mesin kelapa, tak. Bila-bila kita nak, bila-bila je kita cakap. Kalau kita nak banyak, dia boleh buat 16 biji, 17 biji. Sebelum kenal dia, kita kena cari 2-3 kedai baru dapat 16 biji. Tak ada stok. Tapi sejak ada dia ni memang memudahkan kerja kita. Sangat-sangat. Solok ni bila kita buat banyak, nak gaul tu kena guna tenaga yang kuat lah kan. Biasa suami akan cakap, sini nak tolong. Biasa dia akan tolong cepat. Patutnya, kalau bukan musim hujan, kelapa ni seeloknya kita jemur kering. Bila kita jemur, dia makin cepat garing dan dia tahan lama.